Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar cikgu. Apa khabar? Hari ini cikgu nak ajar awak satu benda baru. Tapi sebelum tu, cikgu nak ingatkan pada awak semua, stay safe. Duduk kat rumah, jangan keluar kalau tak perlu. Tolong jaga diri, jaga keselamatan. Kita nak jumpa nanti kan? Awak nak jumpa dengan saya kan? Duduk rumah, duduk diam-diam, jangan keluar kalau tak penting, okey? Sebab sekarang pandemik COVID-19 semakin teruk, okey? Jadi, pada hari ini, cikgu nak sambung pembelajaran kita pada bahagian reka bentuk elektrik. Reka bentuk elektrik. Secara asas umumnya, elektrik ni penting dalam kehidupan kita kan. Elektrik ni penting sangat dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kalau tak ada elektrik, banyak benda tak boleh buat. Salah satunya, kalau tak ada elektrik, video ni tak boleh record untuk awak. Macam tu. Ia sangat penting. Jadi sekarang kita akan masuk pada bahagian elemen sistem elektrik. Iaitu yang terbahagi pada 4 bahagian, iaitu sumber, medium, beban dan juga kawalan. Keempat-empat elemen ini sangat penting dalam satu sistem elektrik. Kalau tak ada keempat-empat ini, satu sistem elektrik itu tidak akan menjadi dengan lengkap ataupun tidak dapat berfungsi lah. Secara senang ceritanya, kalau tak cukup empat-empat ni, dia tak boleh berfungsi. Sebab tak cukup sifat. Kita pun sama juga. Kita andaikan sistem elektrik ni sama macam manusia. Sistem elektrik adalah manusia. Tetapi bila kita sebagai manusia tak makan, kita lapar. Sama macam sistem elektrik. Kita contoh sumber tu sebagai nasi. Tiba-tiba kita cabut sumber tu daripada sistem elektrik. Dia tak boleh buat kerja lah. Sebab dia lapar, dia tak ada tenaga. So dia tak boleh jalan. Jadi untuk membentuk satu sistem elektrik yang lengkap, kena ada keempat-empat elemen macam yang ada kat skrin awak sekarang ni. Ada sumber, medium, beban dan juga kawalan. Okey, sebelum cikgu sambung, cikgu nak awak semua bersedia dengan pen dan juga kertas. Catat sikit nota sebab nanti cikgu akan bagi tugasan untuk awak. Walaupun ini hanya video, awak kena tengok dan tapi ada tugasan yang awak kena hantar pada cikgu. Kena hantar tugasan pada cikgu. Kalau awak tak bersedia nanti, susah nanti tahu. Banyak kerja dia nak bagi ni. Cikgu tahu anak-anak murid cikgu rajin semua kan. Okey. Seterusnya. Macam cikgu cakap tadi. Okey. Masya Allah, kejap ya. Tak jadi tekan ni. Macam mana ni? Cikgu tekan. Okey. Sekarang kita masuk pada bahagian sumber. Macam cikgu cakap tadi, elemen sistem elektrik terbahagi pada 4 bahagian, iaitu sumber, medium, beban dan juga kawalan. Sekarang kita masuk pada bahagian sumber. Sumber adalah sumber kuasa elektrik yang terhasil daripada beberapa jenis kuasa seperti bateri, tenaga solar, jana kuasa dan sebagainya. Untuk makluman awak, dengar betul untuk makluman awak, sumber kuasa terbahagi kepada 2, iaitu yang boleh diperbarui dan yang keduanya adalah tidak boleh diperbarui. Apa? Tidak. Nampak ni? X. Tidak boleh diperbarui. Apa ini boleh diperbarui, apa yang tak boleh diperbarui ni? Okey. Secara umumnya senang awak nak faham. Tenaga yang boleh diperbarui ini, yang ada pada hari ini sampai ke hujung zaman, tenaga ini takkan pernah habis. Cikgu rujuk tenaga ini sebagai tenaga alam ataupun sumber kuasa alam. Nampak tak gambar yang ke atas tu? Gambar kipas tu kan? Kipas bukan kuasa alam, tetapi angin yang memutarkan kipas itu adalah kuasa alam. Nampak tak yang kat sebelah kiri tu? Yang kat sebelah kiri tu matahari tau, bukan apa tu matahari. Matahari ni apa? Solar. Tenaga daripada matahari sampai ke hujung zaman pun takkan habis. Selagi kiamat tak ada, selagi tu tenaga ni takkan habis. Kena faham tu? Okey, gambar yang kat bawah tu dengan yang kat kanan belah tepi tu, itu adalah tenaga daripada air. Okey, macam mana orang cakap air ni boleh menghasilkan tenaga, cikgu? Tenaga yang terhasil daripada air ni, macam tengok tu kat bawah tu gambar empangan. Okey, nampak tak yang air keluar kan, putih tu kan? Okey, apabila air keluar daripada kawasan empangan, akan ada satu kipas yang ada kat situ, orang panggil turbin tau, turbin. Turbin. Bila air tu melalui turbin tu akan berpusing. Bila berpusing dengan laju, membentuk satu tenaga. Tenaga apa? Elektrik. Sesuai dengan apa kita belajar ni, tenaga yang terhasil itu adalah elektrik. Okey, sumber tenaga merupakan satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kerana kini daya gantung manusia terhadap tenaga elektrik ni sangat tinggilah. Okey, macam cikgu cakap tadi, kalau tak ada elektrik dalam kehidupan kita, kita akan mengalami banyak kesusahan. Macam mana kesusahan tu? Macam cikgu cakap tadi. Kalau tak ada elektrik, video ni takkan dapat cikgu rakam dan hantar kepada awak.
Kalau tak ada elektrik, nasi rumah awak takkan siap. Kalau tak ada elektrik, baju awak tak dapat digosok. Kalau tak ada elektrik, awak tak dapat tengok berita, tak dapat tengok kartun, tak dapat tengok hiburan. Itu pentingnya elektrik sekarang. Elektrik sangat penting. Elektrik sangat penting. Okey. Macam aku cakap, ini adalah tenaga yang boleh diperbarui. Tenaga alam, tenaga yang takkan habis sepanjang zaman. Okey. Seterusnya, cikgu masuk pada bahagian sumber tenaga yang tidak boleh. Tidak boleh diperbarui. Apa tenaga yang tidak boleh diperbarui ni? Sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui ni, macam awak tengok dalam gambar, ada keping gambar tu kan? Okey. Sumber tenaga ni perlu digunakan secara efisien. Apa ni efisien? Efisien ni maksudnya kita gunakan dengan betul. Sebab apa kalau kita kena guna dengan betul? Kalau tak guna dengan betul, sumber tenaga ini akan lagi cepat habis. Kenapa cikgu cakap lagi cepat habis? Okey. Macam awak tengok kat gambar sebelah kiri tu Sebelah kiri tu gambar arang batu kan yang tengah terbakar merah sikit, nampak merah putih tu kan. Okey. Kalau arang batu itu tidak digunakan dengan betul, alhamdulillah. Bila tenaga arang batu itu tidak digunakan dengan betul, maka tenaga itu akan habis. Contohnya awaklah salah satu-satunya orang atas muka bumi ni yang ada arang batu. Andai kata arang batu itu habis, awak guna hari ini yang tak awak 1 kilo, awak guna untuk panaskan nasi, nak hidupkan api, nak panaskan badan, untuk kelengkapan diri awak ada 1 kilo je. Tetapi bila awak guna tu, habis. Awak satu-satunya orang. And awak guna habis. Awak dah tak boleh nak perbaharui lagi. Awak tak boleh nak kitas semula arang batu tu. Sebab arang batu ni dia sifatnya sekali guna saja. Kita guna tu habis-habis lah. Dia tak ada yang nak simpan balik, kita semula balik, tak ada. Dia sifat dia macam tu. Kalau gambar kat atas tu awak nampak lampu-lampu tu kan, bukan lampu tu sumber kuasa. Sumber kuasa yang ada kat situ ialah petroleum. Petroleum ni adalah satu minyak yang ada di dasar laut, hasil daripada perebutan ataupun proses macam perubahan daripada orang yang bukan orang yang mati, dinosaur lah, orang cakap dinosaur lah kan. Dinosaur yang mati bertahun-tahun dulu, berjuta tahun dulu, dan mati tu, dia dah jadi satu cecair. Kita proses dia tu menjadi satu minyak. Macam tu. Sama juga dengan yang ni. Kalau yang dalam dasar laut tu, dinosaur yang mati tu dah tak ada, macam mana ada minyak? Sebab tu, setiap apa yang digunakan untuk sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui ini perlu digunakan dengan baik. Sama dengan gambar yang sebelah kanan tu. Gambar yang putih, bukan asap putih, bukan awan, tu bukan awan. Itulah asap putih. Ini adalah sumber tenaga nuklear. Tulis sumber tenaga nuklear. Kalau tenaga ini habis, samalah juga. Ianya tidak boleh diperbarui dan tenaga ini sangat-sangat bahaya. Tenaga ini boleh menyebabkan satu radiasi, boleh menyebabkan awak menjadi termutasi dengan radiasi yang ada kat situ lah. Nanti awak akan belajar radiasi mutasi ni pada tahun-tahun akan datang lah. Cikgu sains awak akan ajar. Okay. Yang kat bawah tu nampak tak tu? Tong gas. Bukan tong gas yang akan habis. Tong gas takkan habis. Sampai bila-bila pun, tong gas tu sifat dia macam tu je. Kat situlah dia. Selagi ada logam, tong gas takkan habis. Yang akan habis tu kat dalam. Gas tu. Gas ni, kalau kita tak gunakan dengan betul, sama dengan petroleum. Dia proses daripada bahan yang sama. Kalau gas ini habis, susah pada kita. Sebab itu, setiap bahan-bahan yang digunakan pada bahagian sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, perlulah digunakan dengan baik dan berkesan. Supaya kita dapat memanjangkan, nampak tak cikgu tulis kat kotak sebelah tu? Memanjangkan jangka hayat yang lebih lama. Kotak kat tepi tu kan? Memanjangkan jangka hayat. Kalau kita guna dengan rakus, tak fikir panjang, benda ni akan rosak ataupun benda ni akan habis dengan cepat. Bila dah habis, dah tak ada. Kalau tak ada petroleum, macam mana nak gerak nanti? Kalau tak ada gas, macam mana awak nak masak nasi ke dapur? Boleh. Pakai apa? Elektrik. Tapi tenaga-tenaga ini perlu dipelihara. Faham? Catat tu. Okey. Seterusnya, kita masuk pada elemen yang kedua, iaitu medium. Apa itu medium? Medium adalah pengantara antara bahan dengan sumber dan ia berperanan untuk menghantar arus elektrik kepada komponen yang tertentu. Okey, apa contoh medium yang paling senang awak nak faham? Okey, dengar sini betul-betul . Okey, contoh abu.
nak pergi ke Pulau Pinang. Tapi Abu tak boleh menyeberang. Tak boleh nak pergi dengan berenang. Tak boleh nak pergi dengan naik sampan. Hanya satu jalan yang kena ada adalah jambatan. Tetapi jambatan rosak. Kalau jambatan rosak, Abu dapat pergi tak kepada Pulau Pinang? Abu takkan dapat pergi. Sebab jambatan bertindak sebagai medium. Iaitu pengantara. Daripada A ke B, Abu nak pergi ke Pulau Pinang, Abu kena lalu jambatan. Kalau tak ada jambatan, Abu tak boleh pergi. Sama dengan sistem yang macam ni. Konsepnya kat sini. Medium ini adalah salah satu pengantara. Kalau medium tak ada, tenaga elektrik tidak dapat dihantar. Contoh titik A dan titik B. Apabila titik A tidak ada penghubung untuk ke titik B, elektrik daripada titik A tidak dapat bergerak ke titik B. Dan menyebabkan elektrik tak jalan. Sistem elektrik tidak berfungsi. Macam tu. Okey. Dan medium juga terbahagi kepada dua bahagian. Apa yang dua bahagian itu? Yang pertama adalah berwayar dan yang kedua adalah tidak berwayar. Kalau cakap pasal berwayar ni, banyak benda lah berwayar. Daripada dulu, zaman cikgu kecil-kecil dulu, apa kipas semua berwayar, vacuum semua berwayar, pengecas telefon semua berwayar. Tapi sekarang, kita dah lebih maju. Dah tak ada dah. Bukan tak ada, benda tu masih lagi ada, tetapi dah dikurangkan. Maksudnya orang lebih suka pada tidak berwayar sebab ia lebih senang. Lebih sesuai kita nak guna, tak memerlukan ruang yang besar bila tidak berwayar. Contoh telefon, apa telefon? Kan sekarang dah ada yang wireless charger tu kan, yang pengecas telefon tanpa wayar tu, letak je atas tu, phone terus charge. Sama juga macam vacuum. Kalau vacuum nak kena berwayar, semua susah. Tetapi, walaupun dianya tidak berwayar, tetapi di dalam komponen tu, contoh kalau awak tengok dalam kipas yang kat bawah hitam tu kan, nampak macam tak ada wayar yang bersambung kat pelak kan. Tetapi, di dalam kipas itu masih lagi ada wayar. Cuma ianya tidaklah nampak secara fizikal wayar yang bersambung keluar. Tak ada wayar yang bersambung keluar ke plug, tak ada. Dia dah wayar dah compact kat dalam tu, dah padat kat dalam tu, tetapi dia masih boleh hidup dan fungsinya sama macam kipas yang ada wayar tu semua. Faham ya? Okey. Seterusnya, cikgu masuk pada beban. Beban merupakan sebarang peralatan elektrik yang disambung. Yang disambung pada litar elektrik yang membolehkannya ianya untuk berfungsi. Beban ni. Beban ni adalah peralatan yang disambung pada sistem elektrik untuk membolehkan ianya berfungsi. Kalau tak sambung, tak berfungsi. Itu beban. Okey. Ia juga berfungsi untuk menghasilkan bunyi daripada pembesar suara, cahaya daripada mentol dan juga putaran kipas daripada motor elektrik. Bunyi cahaya dan juga putaran kipas merupakan kesan sambungan peralatan komponen tadi kepada sistem elektrik, pada litar elektrik. Kalau komponen-komponen ini tidak disambung, contoh pembesar suara tak disambung, mentol tak disambung, motor elektrik tidak disambung, maka bunyi, cahaya dan kipas, putaran kipas tu takkan ada. Sebab dianya beban inilah hasil sambungan. Bila dah disambung tu, barulah dia senang untuk hidup. Kalau tak sambung, susah untuk dia hidup. Macam tu. Okey. Faham ya? Okey, senang je sebab benda ni senang je. Okey, bagi cikgu ambil nafas sekejap. Bertenang. Kita belajar sikit-sikit, kita tenang. Tenang. Okey? Faham ya? Beban ni lah satu benda yang disambung. Kalau beban ni tak disambung, maka ianya tak menjadilah ya. Ianya berfungsi. Ia juga macam cikgu cakap tadi, ia juga akan menghasilkan bunyi daripada pembesar suara, cahaya dari mentol, dari putaran kipas daripada motor elektrik. Bunyi, cahaya dari putaran kipas tu adalah kesan sambungan beban kepada litar elektrik. Bila beban tu dah dimasuk dalam litar elektrik, ianya akan hidup. Contohnya macam lampu ni. Kalau tak ada beban, macam beban ni lah mentol lah. Mentol kat sini. Beban tu mentol. Ni lampu. Yang beban dalam sini adalah mentol. Cahaya yang akan dikeluar. Cahaya tu adalah kesan sambungan. Maafkan cikgu. Cahaya tu adalah kesan sambungan. Tetapi, nampak tak nanti cikgu buka ya? Boleh tak buka? Cikgu cuba buka lah. Nampak tak tu? Tak nampak lah, tak jelas. Okey, tak apa. Tapi dalam ni ada mentol lah. Mentol ini adalah beban. Bila cikgu tekan, beban ini menyala. Sebab apa? Sebab dia menyala adalah ianya disambung pada litar elektrik. Bila ianya disambung pada litar elektrik, beban daripada itu akan terhasil ni hasil satulah. Contoh kat sini mentolnya apa?
Bila dah masukkan mentol tu sebagai beban. Mentol tu dimasukkan ke dalam litar, beban akan mewujudkan satu tindak balas. Seperti ini mentol akan menyala. Nampak tak? Macam tu. Okey. Seterusnya adalah kawalan. Okey. Kawalan merupakan pengawalan arus elektrik iaitu dengan cara memutus dan menyambungkan litar kawalan elektrik dapat dilakukan dengan dua cara lah. Okey. Kawalan ini cara asasnya untuk awak faham, ianya sambung dan putuskan. Dia sambung dan putuskan supaya ianya senang. Untuk mengawal arus elektrik. Kalau tak boleh kawal nanti susah. Okey. Macam cikgu cakap, kawalan ini boleh dibuat dengan dua cara. Yang pertama adalah manual. Contohnya adalah setrika. Nampak ada setrika kan? Kat rumah mesti ada. Okey. Kenapa cikgu cakap setrika? Kalau awak perasan, mak awak bila nak gosok baju tu, dia kat tengah-tengah tu ada tombol kan. Tombol itu yang akan dipusing. Tombol itu bertindak sebagai pengawal. Pengawal suhu. Contoh kalau mak awak nak panas, dia akan pulas lagi. Sampai dia jumpa yang dia nak. Kalau tak panas, gosoklah baju tu sampai esok pun. Baju takkan cantik. Ni baju takkan cantik. Tetapi, dengan menggunakan pelaras tu, kita dapat menggunakan suhu yang sesuai. Okey. Seterusnya juga cikgu nak tunjukkan. Ini yang automatik. Apa ni automatik? Ini kalau awak tahu, tanya bapa awak nanti. Okey, tapi cikgu cerita juga, jangan risau. Yang ini adalah main switch ataupun switch utama yang ada pada kotak switch di rumah awak. Okey, apa fungsi dia? Fungsi dia kita berbalik pada konsep di atas. Memutus dan menyambungkan elektrik. Macam mana diputuskan elektrik? Ini yang menarik. Contoh kalau rumah awak masa tu tengah menghadapi hujan. Okey, bila dah menghadapi hujan ni, tiba-tiba rumah awak terpanah petir. Pam, kena rumah awak. Balatan ini akan secara automatiknya menutup atau memutuskan semua laluan elektrik dalam rumah. Dia akan pam, tutup, naik. Kalau contoh dia dah on, tiba-tiba pam, dia jatuh off. Sebab dia memutuskan elektrik. Kalau elektrik pada luar, daripada petir tu masuk dalam rumah awak, tak ada yang diputuskan, semua komponen elektrik dalam rumah akan rosak. Sebab apa? Rumah hanya mampu menggunakan 240 volt. Tetapi bila kena petir tu lebih daripada 240 volt. Jadi bila petir dah masuk, pam, dia akan putuskan automatik. Pam, dia akan kesan, pam, dia akan tutup. Supaya dia punya elektrik tu tak mengalir masuk dan tak merosakkan barang-barang lah. Seterusnya, jenis-jenis arus. Jenis-jenis arus ni ada dua. Macam tadi, sumber ada dua. Yang ini pun ada dua. Yang pertama ialah arus ulang alik, iaitu AC. AC current. AC adalah astagfirullahalazim, cikgu lupa lah. Tak apa. AC current adalah arus ulang alik. AC ni. Okey. Sistem penyanaan dan aliran elektrik dari stesen jana kuasa hingga ke rumah adalah secara ulang alik. Okey, secara mudah awak nak faham. AC current ni tak ada kat rumah awak. Cuma kita nak faham, AC current ini bermula daripada stesen jana kuasa yang banyak awak tengok yang tak benda wayar panjang-panjang tinggi-tinggi kan. Okey, jana kuasa ke rumah awak. Daripada wayar kat tepi jalan, kat tepi rumah awak tu masuk ke rumah awak, itu ialah AC current. Maksudnya arus ini arus yang ulang alik. Dia boleh datang dan juga boleh balik. Macam tu. Dia boleh datang dan juga boleh balik. Tapi dalam specialnya, bagusnya yang arus ulang alik ni dia ada satu fungsi tambahan. Dia ada satu transformer. Bukan transformer yang filem tu yang bertukar. Bukan. Transformer ini adalah untuk digunakan sebagai merendahkan ataupun menaikkan nilai voltan. Contohnya daripada stesen jana kuasa tu 1000 volt. Masuk 1000 volt. Kalau masuk rumah awak 1000 volt, meletup rumah awak. Tapi dia kecilkan menggunakan transformer. Transformer tu agihkan kuasa ke rumah hanya masuk 240 volt lah. Okey, tujuan penggunaan transformer ni adalah untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran elektrik. Kalau awak tengok gambar full star tu kan, tu ialah gambar transformer. Tapi bukan transformer ni yang kita gunakan kat rumah. Besar lagi lah. Cuma transformer ni kita gunakan dalam sistem elektrik yang biasalah. Okey. Seterusnya adalah DC current. Arus terus. D adalah direct. C adalah current. Okey. Arus terus merujuk pada sistem kuasa dengan hanya menggunakan satu kutub voltan dan arus. Arus elektrik hanya mengalir dalam satu hala saja. Arus terus dihasilkan daripada pelbagai sumber seperti bateri, sel solar dan dinamo jenis komutator. Okey. Maksudnya arus terus ni sekali dia masuk dia akan terus habis. Okey, contohnya jap cikgu ambil Okey, ini adalah bateri. Okey. Contohnya kalau bateri ini dimasukkan ke dalam lampu, cas kuasanya akan terus keluar. Bila terus keluar, cas yang keluar tu takkan masuk balik sebab ia bertindak sebagai arus terus.
Ia hanya bergerak dalam satu hala. Bila dah keluar je sampailah dia habis. Dia takkan cas balik kecuali awak cas bateri ni lah. Okey. Okey, macam cikgu cakap, contohnya adalah bateri. Nampak tak kat atas tu? Itu adalah bateri kereta. Yang kat bawah tu, nampak tak? Itu apa tu? Itulah dynamo jenis komutator. Dynamo ini akan menghasilkan tenaga elektrik apabila yang kat depan nampak macam menutup botol tu kan. Menutup botol tu terkena pada tayar. Bila tayar berbusing, dia akan bergerak berbusing sekali tau. Bila dia berbusing, nampak tak wire yang bersambung tu? Wire yang bersambung tu akan disambungkan pada mentol dekat basikal awak. Bila dah sambung, bila pusing, bila awak kayuh berpusing-pusing tu, mentol akan menyala. Mentol akan menyala lah. Supaya dapat menerangi malam-malam. Sebab sekarang basikal sekarang dah tak ada. Basikal pelajar-pelajar macam awak sekarang dah tak ada komutator dynamo ni. Biasanya yang ni zaman-zaman atuk cikgu dulu. Atuk cikgu dulu ada basikal yang ada benda ni. Cikgu pernah lah jumpa benda ni. Cikgu pernah main benda ni. Seronok. Kita kayu-kayu basikal tu, lampu menyala. Macam tu. Okey. Sebagai bukan ujian lah, aktiviti sikit pada awak. Cikgu nak awak salin soalan ni. Okey. Berikan 3 elemen sistem elektrik. Macam yang tadi cikgu terangkan tadi. Yang kedua, nyatakan perbezaan arus ulang-alik dengan arus terus. Perbezaan. Cikgu nak awak jawab soalan ini dan hantarkan kepada cikgu sebelum kelas minggu depan. Satu lagi cikgu nak cakap. Cikgu cakap tadi buat nota kan? Okey. Nota ni saya guna awak buat peta minda. Peta minda. Satu tu kat tengah tulis elemen sistem elektrik. Terbahagi pada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey, tulis 4 tu macam mana? Tulis ke 4 tu. Elemen tu. Buat peta minda, hantar pada cikgu. Ingat, yang pertama buat jawab soalan ni. Yang kedua buat peta minda. Hantarkan kepada cikgu sebelum kelas minggu depan. Dan cikgu nak bagi tahu, tolong buat sedikit pembacaan untuk kelas kita pada minggu hadapan. Sebab minggu hadapan kita akan masuk kepada menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik lah. Pada minggu depan cikgu nak ajar yang tu. Jadi cikgu nak awak semua baca sikit. Baca sikit. Cikgu nak soalan hitam. Okey. Kalau ada apa-apa nanti tolong bagi tahu saya. Tolong tanya saya kalau tak faham berdasarkan soalan ni. Kalau tak faham boleh tanya sebab ini video. Nanti awak dah tengok apa tak faham, tanya saya balik. WhatsApp saja saya. Call saya tak apa. Kalau saya free saya akan balas terus. Kalau saya tak free saya akan balas pada masa saya free lah. Okey. Sekali lagi tolong buat kerja saya. Siapkan soalan yang ni, 2 soalan saja. Satu lagi buat peta minda, hantarkan sebelum kelas. Hantarkan sebelum kelas saya pada minggu depan. Hantarkan kepada saya secara atas talian lah. Okey. Kemudian akhir kata pada saya nak awak semua stay safe, stay at home, jangan keluar rumah kalau tak perlu sebab pandemik COVID-19 semakin teruk. Awak duduk rumah, awak akan selamat. Okey. Cikgu doakan keselamatan anak-anak murid cikgu sentiasa dalam keadaan yang terbaik lah. Okey. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga makan, jaga kesihatan. Okey. Kalau tak ada apa-apa, nanti cikgu kalau ada apa masalah boleh hubungi cikgu 24 jam cikgu untuk awak. Ada masalah tanya saja, jangan risau. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu mohon undur diri. Terima kasih sebab dah sudi untuk dengar cikgu punya video ni. Terima kasih dan terima kasih. Kalau ada rezeki lagi, kita berjumpa lagi. Okay? Assalamualaikum. Selamat tinggal dan murid cikgu. Bye. Stay safe semua. Okay?